Baik kelas, bertemu kita sekali lagi. Baik, kali ini kita nak buat latihan bagi bab yang ke-6. Okey, di bahagian cabaran minda. Muka surat di buku teks kamu boleh rujuk di muka surat 113. Okey. Baik, soalan yang pertama di sini, kita lihat. Peta 1 menunjukkan lokasi empangan dan taburan mineral yang terdapat di Malaysia. Okey, dengan merujuk kepada peta 1 ini, kamu perlu jawab kepada soalan-soalan yang berikut. Kamu boleh rujuk pada buku teks dengan nota-nota yang ada kepada kamu. Okey, soalan yang pertama yang perlu kamu rujuk pada peta 1 A. Namakan empangan yang bertanda di P, Q dan R. Okey, rujuk pada peta. Okey, namakan empangan yang bertanda P, Q, ini X Q dan juga R. Okey. Empangan ingat empangan, namakan empangan. Kemudian B, apakah sumber mineral yang boleh didapati di kawasan yang bertanda X, Y dan Z. Okey, sumber mineral. Soalan yang kedua iaitu apakah sumber mineral yang boleh didapati di kawasan yang bertanda X, Y dan Z. Okey, itu soalan yang pertama. Okey, kita lihat kepada soalan yang kedua. Labelkan sumber mineral logam. Okey, kamu akan tulis L merujuk kepada sumber mineral logam. Dan juga sumber mineral bukan logam, kamu akan tulis BL, iaitu bukan logam. Okey, berdasarkan kepada senarai di bawah ini. A, pasir. B, boksit. C, emas. D, petroleum. E, batu granit. F, kuprum. G, gas asli. H, biji timah. Dan I, biji besi. Dan yang terakhir, arang batu. Okey, kamu akan lihat kepada semua jenis sumber mineral ini, kamu akan tentukan sama ada sumber-sumber mineral ini adalah sumber mineral logam atau bukan logam. Jika kamu mengatakan satu sumber ini adalah sumber mineral logam, kamu akan tulis dalam jawapannya L, merujuk kepada logam. Okey, L. Jika kamu memilih satu jawapan itu adalah sumber mineral bukan logam, kamu akan tulis BL, merujuk kepada bukan logam. Okey, saya harap kamu jelas. Okey, baik. Soalan yang ketiga. Pada pendapat anda, apakah sumber tenaga boleh baharu yang berpotensi dibangunkan dengan lebih giat di Malaysia? Okey, sekali lagi, pada pendapat anda, kamu akan berikan pendapat. Okey, apakah sumber tenaga yang boleh baharu? Ingat, sumber tenaga yang boleh baharu yang mempunyai potensi untuk dibangunkan di Malaysia. Dan kamu berikan sebab kenapa. Kenapa sumber boleh baharu ini mempunyai potensi yang baik untuk dibangunkan di Malaysia. Okey, kemudian soalan yang keempat. Jelaskan beberapa strategi penjimatan sumber di negara kita bagi menjamin bekalan sumber yang berterusan. Dia nak kamu nyatakan, jelaskan beberapa strategi, langkah-langkah kepada penjimatan sumber di negara kita. Tujuannya adalah untuk menjamin bekalan sumber itu dapat digunakan secara berterusan. Kamu perlu berikan
beberapa strategi bagi penjimatan sumber. Harap kamu dapat fikirkan. Okey, soalan yang terakhir. Pendapatan negara kita banyak bergantung kepada hasil pengeluaran sumber semula jadi. Contohnya seperti apa? Petroleum, gas dan gas asli dan kayu balak. Ingat pendapatan negara kita banyak bergantung kepada hasil pengeluaran sumber semula jadi seperti petroleum, gas asli dan kayu balak. Okey, soalannya, jelaskan kaedah. Jelaskan kaedah yang boleh dilaksanakan untuk mengelakkan kepada kebergantungan pendapatan negara terhadap sumber-sumber tersebut. Soalannya, kamu perlu berikan beberapa kaedah ataupun cara yang boleh dilaksanakan bagi mengelakkan negara kita terlalu bergantung terhadap sumber tersebut dengan pendapatan, bagi mengelakkan kebergantungan negara kita, kebergantungan pendapatan negara terhadap sumber tersebut. Okey, baik, kamu jawab soalan-soalan ini dahulu, kemudian kita akan bincangkan sekejap lagi. Okey. Okey kelas, kita sambung dengan perbincangan kepada jawapan. Okey, saya harap kamu dah dapat lengkapkan kelima-lima soalan. Okey, kita lihat pada latihan soalan yang pertama. Okey, namakan empangan yang bertanda P, Q dan R. Okey, saya harap kamu dah buat. Okey, kita lihat P, Q dan R. P merujuk kepada empangan kenyir di Terengganu. Manakala Q merujuk kepada empangan batang air di Sarawak dan R empangan Tenom Pangi di Sabah. Okey, kemudian soalan yang kedua, apakah sumber mineral yang boleh didapati di kawasan yang bertanda X, Y dan Z? Okey, dia nak kamu nyatakan sumber mineral yang didapati di kawasan X, Y dan Z. Okey, sumber mineralnya X merujuk kepada emas, Y arang batu dan Z petroleum. Okey, baik, soalan yang kedua. Okey, labelkan sumber mineral logam dan sumber mineral bukan logam bagi sumber mineral yang dinyatakan. Okey, yang pertama pasir. Okey, apa jawapan dia? Bukan logam. Kemudian yang kedua boksit, logam. Yang ketiga emas. Okey, bukan logam. Kemudian E. Okey, sekejap kita lihat semula. A bukan logam, B logam, C logam, D bukan logam, E bukan logam, F logam, G bukan logam, H logam, I logam dan J bukan logam. Okey, kamu semak jawapan kamu. Jika salah, kamu boleh betulkan sekarang, tak ada masalah. Okey, baik. Kemudian soalan yang ketiga. Pada pendapat anda, apakah sumber tenaga yang boleh dibaharui, yang berpotensi untuk dibangunkan dengan lebih giat di Malaysia dan mengapa? Okey, jawapannya di sini diberikan di sini terdapat dua sumber tenaga boleh baharu yang berpotensi. Okey, antaranya sumber tenaga angin dan juga biomas. Okey, mengapa? Sumber tenaga angin sangat berpotensi untuk dibangunkan di kawasan pinggir pantai dan pulau-pulau tertentu, terutamanya di pantai timur Semenanjung Malaysia dan juga di kawasan pantai barat di negeri Sabah. Okey, kenapa kawasan tersebut mengalami tiupan angin sepanjang
tahun, iaitu berada di kawasan Laut Cina Selatan. Okey, baik, sumber tenaga yang boleh baharu kedua adalah sumber tenaga biomas. Malaysia mempunyai banyak kawasan pertanian, khususnya sawah padi dan ladang kelapa sawit, iaitu yang menghasilkan banyak sisa-sisa pertanian. Dan pada masa yang sama juga, sektor peternakan semakin pesat dan kegiatan pembalakan juga menghasilkan sisa-sisa daun dan ranting pokok yang boleh digunakan untuk menjana tenaga biomas. Ini antara contoh jawapan. Jika kamu ada jawapan yang lain, tak apa, nanti kita semak, kita bincangkan bersama-sama. Okay, kemudian bagi soalan yang keempat, jelaskan beberapa strategi penjimatan sumber di negara kita bagi menjamin bekalan sumber yang berterusan. Okey, jawapan dia. Contoh cadangan jawapan di sini, kegiatan pemeliharaan dan pemuliharaan wajar untuk dilaksanakan. Tanah-tanah yang tercemar dan telah diubah strukturnya ataupun telah berubah strukturnya yang disebabkan oleh akibat aktiviti perlombongan, pembalakan ataupun pertanian harus dirawat semula menggunakan baja kimia dan juga baja organik bagi mengembalikan kepada kesuburan tanah. Kemudian sumber air yang tercemar diproses dan dirawat semula bagi memastikan bebas daripada bahan cemar sebelum dilepas ke sungai. Bagi menjamin sumber hutan pula, sumber hutan yang berterusan, syarikat swasta dan agensi kerajaan bekerjasama dalam menjalankan penanaman semula hutan. Terutamanya spesies pokok yang terancam. Kemudian bagi menjamin bekalan sumber mineral pula, pihak kerajaan ataupun agensi yang berkaitan yang terlibat dengan cari gali harus menghadkan kepada pengeluaran sumber seperti petroleum dan gas asli supaya ia tidak kehabisan. Selain itu, kerajaan juga harus meneroka, membangunkan, memperkasa sektor ekonomi yang lain bagi mengelakkan kebergantungan pendapatan semata-mata kepada petroleum dan gas asli sahaja. Selain itu juga kerajaan harus meningkatkan penyelidikan dan pembangunan bagi menghasilkan sumber tenaga gantian bagi mengurangkan penggunaan petroleum dan gas asli. Dasar tenaga baharu perlu digubal bagi menggalakkan penggunaan tenaga yang lebih mesra alam. Contohnya seperti hidroelektrik, tenaga suria, tenaga angin dan juga tenaga biomas untuk kegunaan industri dan juga isi rumah. Pihak kerajaan juga harus mentransformasi, memoden dan memperluaskan jaringan pengangkutan. Contohnya seperti apa? Komuter, monorail, LRT dan juga MRT. Bukan hanya di bandar, malahkan di seluruh negara bagi mengurangkan penggunaan bahan bakar petroleum dan gas asli. Itu antara contoh jawapan yang diberikan. Dan soalan yang terakhir, pendapatan negara kita banyak bergantung kepada hasil pengeluaran sumber semula jadi seperti petroleum, gas asli dan kayu balak. Jelaskan kaedah yang boleh dilaksanakan untuk mengelakkan kebergantungan pendapatan negara terhadap sumber tersebut. Jawapannya, bagi mengelakkan kebergantungan pendapatan negara terhadap sumber-sumber semula jadi, pihak kerajaan dan swasta harus memperkasakan bidang pertanian dan penternakan supaya negara kita menjadi pengeluar utama makanan seperti minyak kelapa sawit, beras, getah, daging lembu, daging ayam, kambing, ikan. Selain menjana pendapatan negara melalui hasil ekspor, kita dapat menjimatkan, mengawal perbelanjaan negara kerana kita mampu untuk mengeluarkan makanan sendiri. Pihak kerajaan juga harus memperhebatkan, meningkatkan sektor perindustrian untuk kegunaan dalam negara dan juga ekspor. Pengeluaran barangan elektrik dan elektronik, makanan dan minuman serta kereta nasional perlu ditingkatkan. Kemudian kualiti setiap barangan juga harus ditingkatkan agar dapat bersaing di peringkat
antarabangsa. Manakala pihak kerajaan juga harus menawarkan pakej pelaburan yang lebih baik untuk menarik pelabur asing melabur ke negara kita. Sebagai contoh, menawarkan kadar cukai pendapatan, cukai import dan cukai ekspor yang lebih rendah dan fleksibel. Selain itu juga, pihak kerajaan perlu memperhebatkan lagi meneroka pelbagai aspek pelaburan bagi di luar negara bagi memperolehi keuntungan dan ia dapat menjana kepada pendapatan negara. Okey, baik, so kita dah selesai kepada 5 soalan tadi. Saya harap kamu dapat selesaikannya. Semak semula jawapan-jawapan yang telah dibuat. Okey, jika ada kesalahan kamu boleh betulkan. Okey, baik, so kita akan jumpa pada kelas yang berikutnya. Okey, terima kasih.